billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa ma ataakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi tadi maka ikutlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang itu maka tinggalkanlah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Asmaul A'zam ataupun nama-nama Allah yang agung, kerana dalam situasi sekarang, dalam situasi COVID-19 ini, kita mengharapkan satu keajaiban akan berlaku. Sesungguhnya doa mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Jadi Allah kata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. So, kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tumpukan pada skrin kita membaca Asmaul Husna Al-A'zam. Baik, kalau kita lihat di skrin sekarang, doa apabila melihat atau mendengar bencana ataupun musibah yang terkena pada orang lain. Kita dengar, ada orang ni, satu keluarga lah kena kuarantin. Kita baca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca, Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kata Nabi, lam yusibuhu zalikal bala, bala yang dia lihat, bala yang dia dengar tidak akan berlaku ke atas diri dia. Dia baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Baik, kita boleh rujuk dalam kitab As-Samudra Suratul Fatihah. Baik, satu kisah yang berlaku dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi dalam rombongan ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bila sampai saja di Yathrib atau di Madinah, didapati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Bilal telah demam. Maka waktu itu Nabi mengangkat tangan dan membacakan doa ini. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda wa sahiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Ini doa Nabi. Sebab itu dinyatakan, kalau kita baca dalam sirah atau dalam sejarah, mengapa dalam peristiwa Umrah Qadha, disebut Umrah Qadha ni, sebelum berlakunya Umrah Qadha tu, dia berlaku satu peristiwa yang dipanggil Perjanjian Hudaibiyah. Kemudian diikuti dengan peristiwa Bai'atul Ridwan, di mana dalam peristiwa Hudaibiyah dinyatakan bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh pada waktu itu. Nabi menggerakkan anggota tentera dia, ketumbukan tentera untuk menyerang kota Mekah. Tetapi adab masuk kota Mekah, dia kena berihram. Nabi stay dalam keadaan berihram.
Bayangkan situasi pakai ihram nak perang. Bayangkan Dan pada waktu itu bila Nabi masuk ke Mekah, sampai sebuah tempat namanya Jabal Kaabah di Mekah. Waktu itu Abu Sufyan mengepung baginda Nabi dan para sahabat, menyebabkan Nabi tak boleh masuk ke Mekah, dan Nabi berpatah balik pergi ke sebuah perkampungan Syumaishi, di mana perkampungan itu ada sumber air telaga yang kita kenali dengan nama perkampungan Hudaibiyah. Di waktu itu apabila baginda menyatakan bahawasanya kita akan menyerang kota Mekah Al-Mukarramah, berita ini sampai ke Mekah, dan orang-orang musyrikin Abu Sufyan mula rasa risau. Lalu mereka mengatakan Osman tidak dibunuh dan dilepaskan Sayyidina Osman, maka berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dan dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, walaupun nampak berat sebelah, saya ringkaskan saja, nak ceritakan pasal doa Nabi ini. Dan pada waktu itulah maka baginda SAW mengatakan kita nak masuk ke Mekah untuk melakukan umrah dalam keadaan kita menjaga larangan ihram. Bagaimana kalau orang-orang musyrikin menyerang kita? Dalam situasi kita kena menjaga larangan-larangan dalam ihram, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh, ada 13 perkara itu. Jadi lalu baginda Nabi SAW mengambil seekor kambing, lalu dia menyembelih kambing itu tadi, dan bila darah kambing itu jatuh, maka Nabi pun memotong rambut. Maka itu dipanggil dengan nama Tahlul Ihsar. Tahlul Ihsar ini adalah tahlul membebaskan diri daripada larangan-larangan ihram. Maka automatically terbatallah niat umrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Dan Nabi balik ke Madinah. Dan pada tahun selepas daripada itu dinamakan peristiwa Umrah Qadha. Jadi Nabi nak masuk ke Mekah, Nabi kata kepada mereka-mereka yang bersama-sama denganku dalam peristiwa Hudaibiyah dan Bai'atul Ridwan, jangan sekali-kali tidak ikut bersama denganku. Kita tidak lakukan umrah yang terbengkalai hari itu, maka dipanggil Umrah Qadha. Dan Nabi meneruskan adab masuk Mekah kena berihram. Dia masih lagi berniat ihram. Dan ketika dia masuk ke Mekah, di waktu itu Nabi kata, orang yang bersama-sama denganku, kanak-kanak dan juga satu kumpulan lagi ditugaskan untuk menjaga peralatan senjata, dan kumpulan yang lain ikut bersama-samaku untuk melaksanakan ibadat tawaf umrah waktu itu. Musyrikin Mekah bila tengok Nabi dengan rombongannya dengan ribuan orang tu datang, ada rasa perasaan takut dan gerun. Bila mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi orang musyrikin ini naik di atas bukit, memerhati daripada jauh. Kita merancang untuk memerangi mereka. Kerana apa? Kerana situasi mereka dalam larangan ihram, mudah untuk diperangi. Pertama, pakaian. Mereka tak pakai baju peperangan. Yang kedua, mereka tak bawa senjata. Dan yang ketiga, pada waktu itu mereka berjalan dengan perjalanan yang jauh daripada Madinah ke Mekah, 400 km lebih itu, dengan bawa binatang untuk dikorbankan. Dalam situasi itu, dia kata ini strategi yang paling baik kita nak menyerang baginda Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Dalam masa yang sama juga, mereka sangat mengetahui bahawa Madinah adalah negara yang dipenuhi dengan Kenapa? Sebab tu kalau kita tengok dalam peta orang daripada Mekah dia nak pergi ke Syam, untuk Syria tu, dia akan melalui dekat dengan Madinah, dan mereka tidak akan masuk ke Yathrib atau Madinah kerana dikenali negara ini ialah negara yang dipenuhi dengan wabak. Lalu mereka kata kita boleh perang
Muhammad dan juga ketumbukan tentera dia, dan juga mereka melaksanakan buat umrah, kita boleh perang. Ini ialah jalan yang paling baik untuk kita menyerang mereka. Pada waktu tu Nabi kata, ittiba'ur rasul, ikutlah aku. Nabi pun mengambil kain ihram dia, maka dilemparkan, nampakkan bahu di sebelah kanan dia. Nah, dalam gambar nampak terbalik tapi sebenarnya saya tunjuk di sebelah kanan dia, kanan di sini nampak sebelah kanan dia, dan dilempar di sebelah kiri. Dan waktu itu Nabi pun kata, kita berlari-lari anak pada pusingan pertama, 2 dan 3. Apabila musyrikin Mekah tengok Nabi dan para sahabat bertenaga lagi, walaupun perjalanan yang jauh, boleh berlari-lari anak lagi. Dalam masa yang sama juga mereka tengok ketika Nabi melaksanakan ittiba mengikuti Rasul, maka dinampakkan bahu di sebelah kanan. Sebenarnya tujuan Nabi adalah untuk menunjukkan muscle dia, nak menunjukkan otot-otot mereka, bahawasanya orang-orang Madinah tidak berpenyakit. Itu ceritanya. Lepas itu tuan-tuan, nak ceritanya, Madinah dikenali dengan satu tempat yang dipenuhi dengan wabak. Kerana doa Nabi SAW lah, maka Madinah menjadi negara yang terlepas daripada wabak. Ini hadis daripada Bukhari. Baik, mari sama-sama kita baca Asmaul Azam. Kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, laqad du'a bismil a'zam alladhi idza du'iya bi ajabu wa iza su'ila bihi a'ta. Kata Nabi SAW, apabila dia berdoa dengan menyebut dengan nama-nama Allah yang agung, dan apabila dia menyeru dengan nama itu, apabila dia meminta dengan nama itu, wa iza su'ila bi a'ta, maka permintaannya akan diberi. Jadi kita gunakan kesempatan kita dalam situasi yang ada sekarang ini, mari sama-sama kita baca Asmaul Azam. Dan para pendengar dalam kuliah online ni, bolehlah cari kitab Samudra Suratul Fatihah yang ada menyebut dalam tajuk Asmaul Husna Al-A'zam atau Asma Al-A'zam Al-Husna. Pertama kita beristighfar dulu, mohon kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah mengampunkan dosa. Astaghfirullah العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام telah dinamakan Asmaul Husna Al-A'zam.